أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن حكمتك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, dengan limpah kurniaan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rahmat. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pelbagai nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dua nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang mulia ni kita sambung muzakarah kita di dalam pengajian kitab Idaman Penuntut yang mana membicarakan berkaitan dengan asas-asas fiqh yakni fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada tajuk ataupun bab yang seterusnya, muka surat 17 deh kalau dalam kitab ni, yakni berkenaan dengan fardu wudu. Yang mana bila difardukan maksudnya amalan ni dia jadi wajib. Dia jadi wajib dan wudu ni dia termasuk. Bila mana kalau kita pergi ataupun kita akan bicara bab solat, bab semaya ke depan ni, wudu ni dia merupakan syarat wajib sah salat. Dia merupakan miftah ataupun merupakan kunci. Mana syarat wajib sah salat. Dia ada beberapa syarat dia, menghadap kiblat, tempat yang kita nak semaya itu bersih, pakaian menutup aurat. Semestinya pakaian yang melambangkan pakaian kita nak solat. Kemudian bersih tubuh badan daripada najis, bersih daripada junub, dan semestinya tutup aurat ke apa semua sekali dah. Masuk waktu adalah kita akan bincang deh dalam bab berkaitan dengan syarat wajib sah salat. Antaranya salah satunya ialah wudu. Wudu kena ada air semaya. Baik, kalau tengok kepada dhabit ataupun nota kaki dia bawah tu kecil tu, dia tak fardu wudu nombor 1. Dia ada bawah tu, dia panggil nota kaki dia. Wajib wudu serentak dengan wajib sembahyang yang 5 waktu. Bagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis daripada mafhum daripada riwayat Imam Ibnu Majah. Seorang ulama hadis yang tersenarai, dia panggil Sunan Sittah. Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ni dia berasal daripada satu wilayah, nama dia Qazwin. Tempat kelahiran Imam Ibnu Majah, Qazwin, yang terletak hari ni di bumi Iran. Jadi Imam Ibnu Majah ni dia
orang Ajam lah, bukan orang Arab. Dan Imam Ibn Majah ni dia meninggal di Mekah dan dikebumikan kubur dia di antara Safa dan Marwah. Lalu orang sa'i, Safa dan Marwah ada kubur ataupun maqam Imam Ibn Majah. Bila berlaku renovation ataupun pembesaran Masjidil Haram, kubur ataupun maqam Imam Ibn Majah ni dialih, dikebumikan di kalau tak silap kita di Ma'la, di kubur, dikebumikan juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Jadi mafhum daripada hadis ni maknanya wajib wudu ni serentak dengan wajib solat. Yang ni solat fardu 5 waktu. Dan dia sebut lagi sini wudu itu pecahan daripada perkataan wada'ah. Maknanya cantik dan bersih serta bercahaya. Itu dari segi lughah ataupun dari segi bahasa dia. Di sisi syarak ataupun dari segi istilah dia, maknanya nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota yang tertentu. Ini pada yang anggota dikhususkan. Dalam bahasa Melayu disebut mengambil air sembahyang. Ini makna ta'rifan daripada bahasa dan daripada istilah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan wada'ah ni? Dia bercahaya dia. Satunya, dia Arab ni dia banyak nisbah kepada cahaya ni. Antaranya nur, ataupun dia panggil munawwar. Ada yang disebut ablash, dan wudu'. Jadi dia beza dia. Munawwar ni dia cahaya terang, macam spotlight, macam cahaya matahari. Munawwar, dia biasa arak lah, dia muja ataupun dia puji kita. Antamin Malizi, Masya Allah munawwar, dia kata. Bercahaya kamu. Tu bahasa mujarak tu. Jadi kita balas, anta munawwar, mu pun bercahaya juga. Suka dia. Banyak kata kalau ada nasi dalam kedai dia belanja. Pandai muja dia. Baik, itu munawwar. Kalau ablash ni, dia panggil bahasa Inggeris glow in the dark. Dia style bercahaya macam cahaya bulan. Cahaya macam mana cahaya bulan deh. Cahaya bulan ni dia tidak memancar macam mana cahaya matahari. Dan wada'ah ni yang mana cahaya daripada kita berwuduk ni, maknanya cahaya tu cahaya yang bergemerlapan. Dia tidak menyakitkan mata, dia tidak orang panggil mana sedap tengok. Sedap tengok macam kita tengok muka-muka alim ulama, wajah-wajah alim ulama dia. Kata sedap tengok, tak puas tengok. Itu dia panggil wada'ah. Cahaya yang kita tengok tu rasa kasih, rasa sayang dan tak puas tilik. Dan begitulah orang-orang mukmin, orang-orang yang sentiasa istiqamah duduk dalam wuduk sama, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan anggota dia bercahaya. Anggota dia bercahaya. Okey, kita pernah terfikir tak? Apa yang Allah sebut secara khusus anggota wuduk ni? Muka, kepala, tangan hingga siku, kemudian kaki. Dalam surah Al-Ma'idah ada. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salah, apabila kamu nak bangkit, nak solat, Allah kata faghsilu wujuhakum. Maksud sini basuh. Nak ayat ilmu ni dari segi bahasa tak. Faghsilu ni imam 4 mazhab ni dia tubik banyak ijtihad. Banyak ijtihad. Antaranya Imam Syafi'i kata faghsilu ni basuh. Basuh istilah dari segi yang nak dikehendaki Imam Syafi'i yang menempati dengan apa yang Allah sebut faghsilu tu, basuh ni sapu. Sapu, rauk habis. Tak usah kita ambil air semaya, air turun ngalir, kita tak sapu. Imam Syafi'i kata kena rauk. Kena sapu tangan ni. Okey, nak ayat ijtihad imam ni. Imam Malik pula, Imam Malik bin Anas, dia kata faghsilu ni kena gonyoh. Kena gonyoh.
Ya ijtihad imam ni yang mana mereka memahamkan ataupun buka rahsia-rahsia Al-Quran ni. Jadi pernah terfikir tak? Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada. Jadi Allah sebut daripada tangan hingga ke siku. Kalau kita ambil wuduk daripada siku ke tangan, sah tak wuduk? Buat banyak ya orang ukok faid kan. Contoh buat lolok faid dia. Jetak siku tu, air turun. Allah kata, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan ni hingga ke siku. Tapi ada orang ambil siku ke tangan. Sah ke tak? Lagu mana? Tetap sah. Tetap sah, tak ada masalah. Tapi apa Allah sebut? Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada sebab. Bukan saja-saja Allah sebut ni. Ada ulama yang mana bersepakat bahawasanya wuduk kita ni Allah nak suruh basuh daripada tangan hingga ke siku. Yang ulama sepakat bahawasanya ini afdal lah. Mana kita berwuduk, mana Allah tak sewi sama wuduk kita dengan wuduk orang Yahudi. Orang Yahudi dia berwuduk juga. Cuma dia berwuduk daripada siku hingga ke tangan. Jadi okey. Wamsahu biru'usikum. Sama juga dalam bab ijtihad imam-imam dalam bab basuh kepala ni. Dalam bab basuh kepala tak. Jadi kalau kita contohlah zaman ni orang dia guna istilah dia kata apa nak ikut pak mazhab. Kita ahlul hadis, kita boleh buat ijtihad sendiri. Kita boleh buat tubik ijtihad diri. Okey, kalau betul demo ahlul hadis, demo kena buat satu ijtihad yang tidak sama ataupun berbeza dengan ulama mazahibul arba'ah. Contoh, kalaulah dia kata wamsahu biru'usikum ni basuh seluruh kepala. Basuh seluruh kepala. Jadi hak jumpa ijtihad basuh seluruh kepala ni Imam Abu Hanifah. Maknanya ijtihad Imam Abu Hanifah dia suruh basuh ke tapak tangan kemudian raut seluruh kepala ni kemudian turun di telinga. Itu daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi kalau dia kata basuh seluruh kepala, Imam pak mazhab jumpa dah. Awal lagi. Berapa ribu tahun dulu. Jumpa dah. 1400 tahun lebih. Kemudian basuh setengah kepala. Tak payah basuh semua lah, basuh setengah dia. Jadi kata basuh setengah ni Imam Malik. Dan secara minima, tepat yang tumbuh 7 helai rambut secara minima, Imam Syafi'i. Dia mau nak tay kot. Sebab tu akhir sekali bila kita kata cari ijtihad, rupa-rupa imam-imam dulu jumpa dah. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi dari segi dia punya martabak ilmu dia, Imam Nawawi ni boleh buat mazhab sendiri. Sebab dinilai dah Imam Nawawi ni syarah pada Sahih Muslim. Memang mantap, memang padu molek dia syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi susung kitab Riyadhus Salihin dan Azkar An-Nawawi. Yang Riyadhus Salihin, Azkar An-Nawawi ni seluruh dunia orang ngaji. Seluruh dunia. Di Malaysia dah, masjid kita baca ni. Maknanya di Kelantan saja ni berapa masjid baca ni? Azkar An-Nawawi dan Riyadhus Salihin. Tapi Imam Nawawi kata, bila aku kaji-kaji kaedah usulul fiqh ni, rupa-rupa Imam Syafi'i jumpa awal lagi. Jumpa dah. Jadi dia kata, kalau lagu ni, aku nak duduk ataupun aku nak turut mazhab Syafi'i. Ini orang yang ilmu tinggi ni. Demo baru 2-3 hadis ingat. Lepas tu hadis yang lain tu, kena tengok dia laptop. Mana hebat laptop daripada kepala otak demo. Nak buat ijtihad sendiri. Nak ayatnya, kita tahu ni, yang tak ada gabung satu ni, dah turut. Imam-imam dah buat ataupun dah ijtihad untuk kita nak memudahkan cara sampai kepada Allah dan Rasul. Sampai kepada Allah dan Rasul. Baik. Wa arjulakum ilal ka'bain. Pernah kita terfikir tak apa Allah suruh basuh anggota-anggota ni? Bapa Allah tak suruh basuh lutut? Bapa Allah tak suruh mudah kan wuduk ni kira mandi terus. Mana kita buka paik dekat. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, mandi dah. Lesah. Apa hikmah-hikmah dia? Jadi ulama dah sebut antara hikmatut tasyri', hikmah yang mana disyariatkan wuduk ni,
Bila mana muka. Muka ni dia panggil tempat yang mulia. Antara anggota yang mulia muka ni. Kerana apa? Kerana muka ni orang akan tengok muka. Orang tina pun dia beli kosmetik go ni nak lesek muka je. Nak lesek muka dia. Biar tak apa, muka putih tangan hitam tak apa. Nak ayat kemuliaan dia. Kemuliaan duk muka ni. Dan hal inilah yang akan bercahaya bila di padang mahsyar esok. Satu. Begitu juga kepala. Kepala ni tempat yang mulia. Tempat yang mulia dak. Tapi Arab ni relax gitu mai kepala. Dia mai kepala ada satu kali pengalaman ambo naik kereta api, dia panggil kereta api aje, tiket murah. Pagi ni dia orang-orang Arab ni dia kerja jauh macam kita juga. Orang Kota Baru nak pergi kerja kalau keren dak naik kereta api. Jadi tempat orang tok barang tu, pok dia tidur tu. Jujur. Jadi ada guru dia nak naik atas tu kan. Dia jaket atas kursi, tak siapa. Jadi guru hok duduk atas kursi ni dia pijak kepala aku dia kata. Jadi kau itu pijak naik. Kalau tempat kita balah gacah tu. Dia tak apa pok dia. Tapi mai punggung tak boleh. Mai punggung gacah. Jadi kepala ni tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Bersama-sama dengan muka juga. Baik, bagi tangan hingga ke siku, kaki ni adalah tempat kuasa bagi manusia. Berkuasanya manusia ni tangan. Anda kata kalau tak ada tangan, tak ada power manusia. Nak gocah orang pun tangan. Lepas tu bila dia ada jawatan, saing dia tu. Maha saing dia deh. Orang ada authority bila dia saing, maha ada. Jadi tangan ni lah menjadi tempat yang mulia. Begitu juga kaki. Kaki dengan tangan ni dia bergandengan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Yasin kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akhirat esok-esok, nakhtimu ala afwahihim. Nakhtim ni maksud dia tutup. Allah kunci. Khatam ni maksud dia kunci. Dia nak ayat bahasa ni deh. Dari segi bahasa Arab dah. Kalau ghalaqa kunci juga. Nakhtim pun kunci juga. Khatam apa kunci juga. Apa beza? Ghalaqa ni dah mughlaq dia panggil. Mughlaq dah ghalaqa. Kunci yang mana akan buka pula mana? Mana akan buka pula. Contohnya kalau dalam papai tanda Arab ni tariq mughlaq dia tulis. Jalan ni ditutup. Mana tutup jalan tu bukan tutup selama-lamanya. Dia tutup sementara. Dia tutup sementara. Nak beki ke, nak korek ke. Bila dia siap, maka boleh lalu mula. Dia panggil ghalaqa, mughlaq. Dalam surah Yusuf kan, bila Zulaikha ni, dia kunci pintu dah. Wa ghallaqatil abwab. Wa qalat haytalak. Bila mana Nabi Yusuf ni masuk, dia panggil masuk dalam bilik, dan Zulaikha ni wa ghallaqatil. Dia kunci pintu. Kunci tu bukan bermakna kunci selama-lamanya. Jadi Nabi Yusuf lari-lari akhir sekali buka juga. Boleh buka pintu. Nyelok tu boleh tubik. Tapi beza nakhtim ni, khatamah ni bila tutup, tak tahu bila buka. Jadi kita esok-esok, di akhirat esok-esok, dalam mahkamah Allah, jadi mulut kita akan dia kunci. Bila Allah buka tak tahu. Mana kunci tu tak boleh kecek. Lidah ni tak boleh berkata-kata. Bila Allah buka tak tahu. Mungkin siapa habis selesai cara tu, ataupun Allah tutup terus, tak tahu. Sebab mulut ni boleh nipu dia. Dia panggil khatam. Lepas tu kita khatam Quran tu mana? Kau bermakna bila khatam Quran tutup tu tak buka sampai bila-bila. Dengan sebab tu dah dalam dia panggil kaifiat khatam Al-Quran. Maksud khatam ni kita habislah. Jadi biasa terimam ke, ustaz ke ataupun guru Quran yang membimbing majlis khatam Al-Quran, bila habis surah An-Nas, kemudian baca Fatihah dan dia baca Alif Lam Mim 5 ayat. Maknanya buka semula. Kalau kita guna pakai istilah khatam tu, tutup terus, tak tahu bila pula mengaji. Jadi buka balik, baca Alif Lam Mim 5 ayat. Bermakna simbolik kepada
kita bukan tutup tu Quran. Mana kita buka semula dan kita akan baca pula, kita akan khatam pula, baca pula, khatam pula sampai bila-bila. Kalau kita guna pakai dah khatam Al-Quran tutup tu. Tak baca lah sampai mati. Tak boleh gitu. Sebab tu guru-guru Quran dia bimbing dah majlis khatam Al-Quran, dia baca balik alif lam mim sampai 5 ayat. Jadi Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Bapa tangan ni berbicara. Bapa tangan kita ni akan bercakap. Sebab tangan ni lah yang banyak duk buat kerja. Sama ada kerja hak molek ataupun kerja maksiat. Mana kuasa manusia ni duduk tangan. Kalau tak ada tangan, ni sebuah kata kan, manusia ni tak ada power lah. Manusia ni tak ada kuasa. Nampak hebat gagah dia bila ada tangan. Tapi bila dia kudung tak boleh buat apa juga. Tak mampu dah nak pegang. Muka tangan tak ada, nak pegang botol tak boleh, nak pegang gelas tak boleh. Sebab tu esok-esok tangan ni dia akan bercahaya. Sabit simbolik kepada manusia punya anggota yang orang Melayu panggil tu lepak kerak. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi juga kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu usahakan, kamu buat. Sebab nak pergi ke contoh, nak pergi ke tempat maksiat lah dengan kaki. Nak buat khenak pun kaki tangan. Nak pergi tempat-tempat yang molek pun dengan kaki. Kita nak pergi masjid pun Allah nilai belakang. Orang mari jalan kaki, Allah beri markah. Orang mari dengan motor, dia perah motor, dia tekan gear, dia jejak brek, Allah bagi nilai. Sama juga orang mari dengan kereta, dia pulas steering, dia jejak minyak, dia jejak brek. Semua ada nilai di sisi Allah. Ayatnya manusia ni, tangan kaki inilah yang akan berkuasa. Dengan sebab itulah ada ulama sebut daripada hikmah tasyri' ni, mana basuh anggota-anggota dia bagi tu lepak kerak. Dan hak inilah yang akan bercahaya di padang mahsyar esok. Bagi orang yang sentiasa melazimi wudu, orang yang istiqamah wudu, dan wudu dia ni dia jaga molek, sempurna molek. Itu mukaddimah ni berkenaan dengan wudu ni, fardu wudu. Baik.